Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Saya memandang serius trend peningkatan kes-kes positif COVID-19 secara mendadak di negara kita ini pada masa ini. Dalam apa yang disebut sebagai gelombang ketiga COVID-19 ini, hanya dalam tempoh sebulan yang lalu, hampir 20,000 kes positif baru dicatatkan di Malaysia berbanding 10,576 kes dalam tempoh 6 bulan sebelumnya. Jumlah keseluruhan kes positif setakat 30 Oktober 2020 ialah 30,090 kes dengan 246 kematian. Setakat ini Sabah mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu 13,701 kes. Negeri-negeri lain yang mencatatkan lebih 1,000 kes ialah Selangor, iaitu 4,360 kes. Kuala Lumpur 2,991 kes. Kedah 2,080 kes dan Negeri Sembilan 1,516 kes. Peta negeri Sabah dan Selangor menunjukkan hampir keseluruhan kawasan telah menjadi merah, iaitu kawasan-kawasan yang mencatatkan kes COVID-19 melebihi 40 kes. Negeri-negeri yang dahulunya berstatus hijau, iaitu tiada langsung kes positif COVID-19 seperti Perak, Negeri Sembilan dan Melaka, telah menjadi kuning dan sebahagian kawasan telah pun bertukar menjadi merah. Peningkatan kes COVID-19 secara mendadak ini telah memberikan tekanan kepada para barisan hadapan ataupun frontliners kita. Di negeri Sabah saja lebih 300 petugas barisan hadapan telah dijangkiti COVID-19 dan lebih 1,200 petugas dikenakan kuarantin. Terdapat anggota polis yang terkena jangkitan COVID-19 dan setakat ini hampir 11,000 anggota terpaksa dikuarantin. Keadaan ini menambah kekangan pasukan polis terutamanya bagi mereka yang bertugas di barisan hadapan. We can't fail our frontliners. Kerajaan memandang serius perkembangan ini. Sejak sebulan yang lalu, saya mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 hampir setiap hari. Saya bersama-sama menteri-menteri kabinet dan pegawai-pegawai kanan kerajaan meneliti data-data dan syur-syur yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain dalam membendung COVID-19 ini. Kita mengambil pengetaan untuk mengimbangi antara kepentingan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup saudara dan saudari sekalian. We have to strike a fine balance between protecting lives and livelihood. Kita perketatkan SOP bagi kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, sukan dan lain-lain untuk mengurangkan pergerakan orang ramai dan memutuskan rantaian jangkitan ini. Tetapi pada masa yang sama, kita benarkan kegiatan ekonomi untuk diteruskan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat untuk memastikan perniagaan dan industri terus beroperasi. Dalam mengurus gelombang ketiga COVID-19 pada waktu ini, kerajaan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan kesan yang terlalu buruk ke atas ekonomi negara yang boleh memberikan kesan negatif kepada kehidupan ekonomi rakyat. Saya tahu ramai rakyat yang sedang menderita kerana kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat penularan COVID-19. Banyak perniagaan yang terpaksa ditutup. Lebih 800,000 orang telah hilang pekerjaan. Saya mendengar rintihan saudara dan saudari sekalian. Dan oleh itu, kerajaan akan membentangkan
bajet 2021 di Dewan Rakyat pada 6 hari bulan November nanti, ia akan menyediakan pelbagai peruntukan kepada agensi kerajaan, bantuan kepada rakyat jelata dan insentif kepada sektor korporat, industri dan perniagaan dalam menghadapi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara kita. InsyaAllah, dalam bajet yang akan dibentangkan nanti, kerajaan akan mengumumkan inisiatif-inisiatif yang bakal meringankan beban yang ditanggung oleh saudara dan saudari sekalian dalam menghadapi zaman yang amat sukar ini. Saya berharap semua ahli parlimen akan dapat menepikan perbezaan politik untuk memastikan bajet 2021 diluluskan demi kepentingan rakyat dan negara. Marilah kita letakkan kepentingan rakyat mengatasi segala kepentingan lain. Satu bentuk persefahaman boleh dirangka dalam kalangan ahli-ahli parlimen untuk membolehkan bajet 2021 diluluskan dengan sokongan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Saya memberikan jaminan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan terus mencari jalan yang terbaik untuk mengurus krisis besar yang sedang pun kita hadapi pada masa ini. Matlamat kita hanyalah satu, iaitu untuk menang dalam melawan COVID-19 dan memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pilihan raya kecil Batu Sapi yang ditetapkan pada 5 Disember 2020 dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan. Ini kerana menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kursi parlimen. Fasal 4 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak juga memperuntukkan pilihan raya negeri hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dalam sidang khas MKN yang saya pengusikan hari ini, Setiausaha SPR memaklumkan ramai petugas pilihan raya menyatakan rasa bimbang untuk bertugas di PRK Batu Sapi nanti kerana takut terkena jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga melaporkan jika pilihan raya negeri Sarawak terpaksa diadakan, beliau amat bimbang akan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak yang tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang lengkap. Apakah akan mampu untuk menampung peningkatan kes-kes positif COVID-19 yang berkemungkinan naik secara mendadak selepas pilihan raya. Upayaan frontliners dan logistik kesihatan juga akan menjadi semakin terkekang dengan keadaan geografi negeri Sarawak yang luas dan setengah kawasan amat sukar untuk diakses. Ini tidak mengambil kira kos tambahan yang akan ditanggung oleh kerajaan dan kos ke atas ekonomi jika penurunan jangkitan COVID-19 ini berlaku dengan mendadak selepas pilihan raya. Di negeri Sabah saja dianggarkan kerajaan terpaksa membelanjakan RM0.5 bilion jika PKP terpaksa dilaksanakan. Ini pandangan yang diberikan oleh pihak yang pakar dalam pengurusan pilihan raya dan kesihatan di negara kita. Saya mestilah mendengar pandangan mereka. Ada pihak mencadangkan pada saya supaya kita perketatkan SOP pilihan raya. Ya, boleh. Saya akan teliti SOP yang disediakan oleh SPR untuk PRK Batu Sapi dan PRN Sarawak. Cuma saya tahu banyak kekangan yang dihadapi oleh SPR untuk menggubal satu SOP yang benar-benar berkesan dalam memastikan tiada jangkitan langsung semasa pilihan raya diadakan. Antaranya ialah kekangan untuk menghalang pergerakan pengundi di kawasan merah untuk keluar mengundi kerana mereka ada hak untuk mengundi di sisi perlembagaan. Batu Sapi adalah kawasan merah sekarang. Kita minta penduduk Batu Sapi supaya duduk di rumah
Tetapi oleh kerana ada pilihan raya, mereka terpaksa keluar beramai-ramai untuk mengundi. Mungkin peratusan keluar mengundi juga akan menjadi rendah. Tetapi itulah demokrasi. Begitu juga penggerakan pengundi dari kawasan merah ke kawasan hijau juga tidak dapat dihalang. Cuba saudara dan saudari bayangkan. Kuching sekarang ini adalah kawasan merah yang mencatatkan lebih 70 kes COVID-19. Mengikut Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan sekarang, penduduk di Kuching tidak dibenarkan keluar daripada daerah Kuching. Dengan itu, kita dapat membendung penularan COVID-19 ke daerah-daerah lain yang masih berstatus hijau, iaitu tiada langsung kes COVID-19. Tetapi jika pilihan raya terpaksa diadakan, kita tidak boleh menghalang penduduk di Kuching yang mengundi, katalah di Samarahan, di Seri Aman, di Miri, Bintulu dan lain-lain daerah untuk keluar mengundi. Begitu juga pengundi Sarawak yang tinggal di Sabah, di Selangor, Kuala Lumpur ataupun Negeri Sembilan dan lain-lain negeri yang juga mencatatkan kes-kes COVID-19 yang tinggi. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh menghalang mereka ini pulang untuk mengundi kerana itu adalah hak mereka di bawah perlembagaan. Mungkin ada yang kata, kenapa kita tidak buat ujian saringan kes COVID-19 ke atas semua pengundi luar negeri Sarawak yang nak balik mengundi? Isunya, siapa yang akan menanggung kos ujian? Dan apakah kita mempunyai kapasiti makmal yang mencukupi untuk melakukan ujian ke atas ratusan ribu pengundi dalam masa yang singkat? Ujian saringan pun tidak dapat menjamin mereka tidak dijangkiti selepas mengambil ujian. Oleh kerana ramai pesakit COVID-19 tidak mempunyai apa-apa simptom, kita tidak dapat pastikan dengan tepat siapa di antara mereka yang membawa virus ini dan menyebabkan jangkitan dalam komuniti. Lebih sukar lagi sekiranya jangkitan berlaku di kawasan-kawasan pedalaman yang kita tahu tidak mempunyai kemudahan hospital ataupun fasiliti kesihatan lain yang lengkap. Mereka yang dijangkiti mungkin akan meninggal dunia begitu sahaja sebelum bantuan tiba. Na'udzubillah. Saya sebutkan begini kerana ia bukan perkara main-main. Ini perkara serius. Kerana itu, kalau saudara dan saudari tanya saya, pilihan raya sepatutnya tidak diadakan langsung pada hari ini. Tetapi apa boleh buat? Kerana itu adalah kehendak dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka kita terpaksa mengadakan pilihan raya. Kecualilah jika darurat diisytiharkan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan di Batu Sapi dan di Sarawak, maka bolehlah kita tangguhkan dahulu kedua-dua pilihan raya itu sehingga COVID-19 ini berakhir. Jika pilihan raya tidak dapat ditangguhkan atas apa sebab sekalipun, rayuan saya pada semua penduduk yang ada di Batu Sapi dan Sarawak, berhati-hatilah. Jagalah diri saudara dan saudara semua, patuhi SOP dengan penuh disiplin apabila pilihan raya diadakan. Begitu juga penduduk di negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Perak dan lain-lain negeri yang sedang mencatatkan peningkatan kes-kes positif COVID-19. Saya merayu kepada saudara dan saudari sekalian, jagalah diri masing-masing, ahli keluarga dan orang di sekeliling kita dengan mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kasihanilah para frontliners kita yang terpaksa bekerja siang dan malam, bersabung nyawa untuk memerangi wabak ini dan melindungi kita semua daripada penyakit ini. Bagi yang bekerja, seboleh-bolehnya bekerjalah dari rumah. Saya bimbang kerana sekarang ini telah ada beberapa kluster baru yang berpunca daripada jangkitan di tempat kerja. Dan bagi mereka yang terpaksa keluar bekerja, patuhilah SOP dengan penuh berdisiplin. Sentiasalah ingat
untuk memakai pelitup muka, bersihkan tangan dan jaga penjarakan fizikal. Elakkan tempat yang sesak dan jangan bersentuhan. Begini pun tak boleh. Jika tidak ada apa-apa urusan yang penting, duduklah di rumah. Please stay at home because our home is the safest place on earth now. Akhir sekali saya ingin mengajak semua ahli-ahli politik, pemimpin masyarakat sivil, pertubuhan bukan kerajaan, belia, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat supaya bersatu hatilah, berganding bahu dan berpadu tenaga untuk melawan COVID-19 ini. Saya berdoa mudah-mudahan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita segera berakhir dan kita semua dijauhi daripada sebarang musibah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.